Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang hadir ke kelas masa kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik ke-9 iaitu cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Mari kita hayati sama-sama sinopsis untuk tajuk yang ke-9 ini. Kelestarian etika dan peradaban sejagad sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan sukar dikawal. Sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Pada dekad awal kemerdekaan berlakunya shared poverty iaitu kemiskinan bersama. Namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada shared prosperity yang terangkum dalam kesepaduan nasional. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Justru persoalan penting yang ingin dibincangkan dalam topik ke-9 ini ialah bagaimana etika dan peradaban Malaysia boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Objektif pembelajaran untuk topik yang ke-9 ini ialah memahami cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sementara itu, hasil pembelajaran ialah menghuraikan etika dan peradaban dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa. Menganalisa matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Ini adalah peta minda untuk topik perbincangan kita hari ini. Kita akan melihat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha untuk melestarikan etika dan peradaban. Ia meliputi kepelbagaian masyarakat, matlamat pembangunan lestari, wawasan untuk kemakmuran bersama, hubungan antara bangsa dan negara bangsa, pembentukan negara bangsa di dalam posisi kependudukan negara yang pelbagai dapat pula dilihat wujudnya hakisan etika dari aspek defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan serta black ekonomi dan rasuah yang menjadi punca kepada berbagai masalah negara masa kini. Berikut adalah kandungan khusus untuk topik ke-9 ini. Pertama, kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Kedua, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Ketiga, dasar ekonomi baru pemangkin shared poverty tetapi gagal membawa shared prosperity. Keempat, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Kita juga akan membincangkan tentang defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan serta black ekonomi dan rasuah. Seterusnya, tajuk ini juga akan menghuraikan kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Antaranya wawasan kemakmuran bersama, rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari, kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Dan akhir sekali, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan sejagat. Okey, untuk subtopik yang pertama iaitu kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Etika dan peradaban walau di mana dan di zaman mana pun ia adalah bersifat sangat dinamik, mengukuh, berubah dan tidak statik. Jika kita melihat kepada etika dan peradaban Malaysia, kita telah melihat
bagaimana ianya telah bermula dengan Kesultanan Melayu melalui zaman penjajahan yang panjang sehinggalah kita memperolehi kemerdekaan. Semua elemen tersebut sedikit sebanyak telah mempengaruhi etika dan peradaban rakyat Malaysia dengan berteraskan kepada kemelayuan dan bumi putera. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Peradaban majmuk berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, maju dan sejahtera. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, mempotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju. Dan terbaru, Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan pula menyatakan Malaysia sebuah masyarakat bertamadun. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah, terpaksa mengambil masa yang panjang dengan cabaran yang berbagai. Di samping ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada sejarah silam. Bagaimana tamadun Islam yang satu ketika dahulu hebat dan menguasai sebahagian besar dari dunia akhirnya kecundang kerana masalah dalaman yang tidak diselesaikan. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan peradaban berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal. Kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum di dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Teras pada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan membawa kehancuran nilai kemanusiaan dan ini pasti menamatkan mana-mana tamadun. Dalam suasana kedinamika etika dan peradaban ini, maka kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang etnik dan budaya perlulah sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara sedar berusaha merancang dan melaksanakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika menjadi penghayatan dan amalan yang mendarah daging dalam jiwa raga setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus kekal, unggul dan diamalkan oleh semua tanpa mengira lapisan masyarakat, pemimpin dan rakyat. Jika kita mengkaji secara lebih mendalam, kita akan dapati etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dalam membina kemajuan. Etika dalam sebuah peradaban akan membentuk adab, adat, adat resam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosial budaya dan politik setempat. Kebaikan dan nilai baik dari setiap budaya ini diadunkan menjadi amalan di alam Melayu. Justru mereka sentiasa menjalinkan hubungan yang akrab berdasarkan nilai tersebut di dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, termasuklah politik, sosial dan ekonomi. Kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di alam Melayu, terutama apabila agama dipisah dari politik. Rationality, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu.
Segala amalan tidak lagi menjadikan nilai dan etika sebagai teras, tetapi lebih merujuk kepada materialisme dan sekularisme yang mengagungkan kebendaan serta memisahkan agama dari kehidupan. Selepas beroleh kemerdekaan, nilai dan etika Islam mula diutamakan dan diserapkan di dalam pengurusan negara. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Untuk subtopik yang kedua iaitu kedinamika etika dan peradaban Malaysia, takrifan harian dan takrifan autoriti. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang memajmukkan mereka. Namun begitu, gelanggang pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari Pelabuhan Palembang, Melaka hingga Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini menguntungkan di mana produk tempatan ditukar dengan produk Cina, India dan Barat. Begitu juga terdapat kumpulan etnik daripada pelbagai peradaban maju ini memilih untuk tinggal dan dengan kemerdekaan menjadi rakyat di persekutuan tanah Melayu. Seterusnya, secara sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke awal pasca kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Dan ini menyebabkan berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Selepas dari Malaysia beroleh kemerdekaan, masih wujud jurang ekonomi yang besar hasil dari dasar pecah dan perintah pihak British. Rasa tidak puas hati di kalangan orang Melayu terhadap kuasa ekonomi yang dimiliki oleh orang Cina akhirnya mencetuskan tragedi berdarah 13 Mei 1969. Perusuhan etnik 13 Mei dan pelaksanaan dasar ekonomi baru pada dekad 1970-an yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan telah menyumbang dalam usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat hingga pembangunan migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetus perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Perubahan sosial telah menjadikan pekerjaan sara diri, bertani, rakyat Malaysia ke arah pekerjaan bercirikan komersial industrial, golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Perubahan sosial ini menandakan negara mula berubah dari sebuah negara mundur ke negara maju. Mentransformasi masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya moden yang mengutamakan nilai keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial, menolak keganasan dan ketidakstabilan politik. Budaya moden ini telah mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik di Malaysia. Kini, batas etnik di antara komuniti di Malaysia tidaklah setebal dahulu. Berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai moral sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkum hingga perbezaan etnik menjadi perkara sekunder serta hilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan dan perilaku mereka. Maka jelaslah kepada kita etika dan peradaban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati dan diterima sepenuh hati secara bersama. Ini menatijahkan hubungan di antara rakyat Malaysia telah merentas batasan etnik dan membina hubungan sosial yang baik sesama mereka. Mereka dilihat bersama-sama di pejabat, di restoran malah saling meraihkan antara satu sama lain. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. Seterusnya, subtopik yang ketiga iaitu dasar ekonomi baru
pemangkin sharing poverty tetapi tidak shared prosperity. Dasar ekonomi baru adalah dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan selepas daripada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia mensasarkan penyusunan semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman. Ia juga bertujuan untuk membasmi kemiskinan daripada seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Usaha ini sedikit sebanyak telah berjaya melahirkan masyarakat kelas menengah dan menjadi titik tolak kepada sifat kosmopolitan dalam negara pada hari ini. Namun begitu, DEB yang diharapkan menjadi pemangkin kepada perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an hingga tahun 2010 berdasar data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham korporat mengikut bandar, luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan hinggakan bukan kelas menengah yang membesar tetapi golongan B40 yang semakin bertambah. Kegagalan dalam mengagihkan kekayaan negara ini telah melahir keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 20-an. RMK 11 memperkenalkan model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat. BRIC adalah singkatan perkumpulan merujuk pada negara Brazil, Rusia, India dan China yang dianggap sebagai negara-negara membangun pada tahap yang sama pembangunan ekonomi yang baru maju dalam perjalanan mereka menjadi negara maju. Justru dalam PRU14, rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan negara yang mendahulukan kebajikan rakyat secara menyeluruh. Subtopik keempat, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban Malaysia semenjak dari 2000 semakin jelas dan memuncak di 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Hakisan sosial ini ke atas kelestarian etika dan peradaban ini dipacukan lagi dengan era globalisasi dan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital, dunia tanpa sepadan ini. Kesannya keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek-aspek di bawah. Pertama, defisit sosial, kedua, tadbir lurus dan pembangunan, dan yang ketiga, black money dan rasuah. Kehilangan dan kemerosotan nilai dan etika telah terbukti akan merosakkan negara dan peradaban. Kita akan melihat beberapa aspek yang menyebabkan berlakunya hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban di negara kita. Yang pertama ialah defisit sosial dalam pembangunan negara. Masa kini, golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian serta negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah peluang dan akses pada pendidikan dan kesihatan yang terbatas. Defisit sosial dalam pembinaan bangsa melibatkan isu-isu berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama, kekeluargaan, raja, perlembagaan, persekutuan, undang-undang tubuh negeri. Sejarah semakin dibahaskan tanpa memahami perlembagaan persekutuan itu sendiri. Secara perlahan-lahan, perkara ini akan menyebabkan terhakisnya etika dan peradaban dalam kalangan rakyat. Semua pihak tidak lagi menjunjung etika dan nilai yang boleh membina masyarakat, tetapi saling mengutamakan kepentingan peribadi dan kelompok mereka mengatasi kepentingan masyarakat dan negara. Umpamanya sifat tidak bertanggungjawab, tiada amanah, tiada keprihatinan dan rasuah.
Subtopik yang kelima iaitu kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara, bangsa dan ketamadunan. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya serta tadbir urus dan pembangunan negara yang adil dan terangkum untuk mengurang defisit sosial. Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional. Kegagalan mengurus kedua-dua aspek ini akan meminggir dan mengabaikan kehidupan rakyat. Dalam masyarakat kepelbagaian, dimensi etnik dan agama akan digembelingkan untuk mempertahankan kepentingan kumpulan masing-masing, hinggakan hubungan etnik yang baik pun boleh mengusurkan menjadi tegang dan berkesudahan dengan konflik. Pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Di masa yang sama, tadbir urus baik dan pembangunan mampan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Perancangan masa depan hendaklah mengutamakan aspek berikut: Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari, Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Wawasan Kemakmuran Bersama 2020 hingga 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi di negara berdasar keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China yang pemilik ekuiti korporat asing dan golongan T20 Malaysia boleh diteruskan, tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak mempunyai suara dan kuasa sering dipinggirkan peluang dan akses kepada sumber material negara. Penggubalan RMK12 perlulah mengutamakan pembangunan dengan pengagihan yang adil dan saksama demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkat akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa di Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama, keadilan, keterangkuman, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan semua rakyat terjamin. Tadbir urus dan pembangunan negara yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan lain-lain lagi pasti akan dapat mengikat mereka untuk hidup aman, damai dan harmonis secara bersama. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus dengan adil mengakibatkan lebarnya jurang kaya miskin, bandar, desa dan kumpulan etnik agama. Fenomena ini sekiranya dibiarkan dalam tempoh yang lama pasti akan melahirkan kumpulan bukan sahaja miskin, terpinggir dan terabai, tapi juga kumpulan yang renggang dan membenci kerajaan.
Budaya kerenggangan ini akan melahirkan budaya kepembangkangan dalam kalangan rakyatnya hingga menolak dan akhirnya bertindak sebagai pelampau dan ganas terhadap pemerintah. Dalam suasana politik sedemikian, selalunya etika dan adab terhadap negara akan dicalar dengan tanggapan buruk. Dan dalam dunia digital kini, berita-berita memburukkan kepimpinan dan parti pemerintah walaupun palsu akan ditularkan tanpa mengambil kira sensitiviti terhadap rakyat pelbagai etnik dan agama. Dalam suasana sosial kepinggiran sedemikian, kepimpinan politik dan NGO akan menggembling dan mensi etnik dan agama demi mendapat pengaruh dan undi. Dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, pasti akan berterusan kegelisahan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditangani segera, akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan ini akan membantut kemajuan negara. Malaysia adalah sebuah negara tamu pasca kolonial dan menerima pelbagai peradaban maju dan anggotanya menjadi warga negaranya. Jelasnya, pertemuan dan pergaulan peradaban maju ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak melalui proses difusi dengan pinjam-meminjam budaya, pemakanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Maka hasil pembangunan dinikmat oleh sekumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa sahaja perlu dijauhi. Keadilan dalam pengagihan kekayaan negara perlu ditegakkan dan dinikmati bersama. Indeks kualiti hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Maqasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Dan ini wajarlah diteruskan dan ditambah baik agar kemajuan kebendaan yang dicapai diseimbangkan dengan kemajuan etika dan nilai yang boleh menjamin kelestarian tamadun. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara iaitu perpaduan. Justru etika dan peradaban perlulah menjadi fokus utama dalam pemerintahan dalam semua aspek termasuklah sosial, ekonomi dan politik. Perpaduan hanya menjadi idaman dan tidak akan tercapai sekiranya etika dan nilai dikesampingkan kerana terlalu mengejar kemajuan dan kebendaan. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti di landasan yang betul, tetapi kenyataan berbaur sensitif terhadap etnik dan agama perlu diuruskan dengan bijaksana. Banyak negara keamanan sejagat tidak menjadi kenyataan kerana kebencian etnik yang dikira sebagai satu jenayah ini telah menular dan dipanaskan lagi oleh maklumat palsu dan fitnah yang pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi sama di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat di mana potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Peningkatan keupayaan individu akan mengukuh keupayaan keluarga, komuniti dan negara dan nilai-nilai keinsanan sejagat. Sebagai kesimpulan,
Malaysia telah melalui sejarah yang panjang dalam membentuk sebuah negara yang makmur dengan mengutamakan nilai dan peradaban di dalam segenap aspek. Untuk memastikan kelestarian peradaban dan etika ini, semua pihak wajib melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya dengan meletakkan kepentingan bersama mengatasi kepentingan peribadi. Kemakmuran akan hancur apabila aspek etika dan peradaban ini dikesampingkan sebagaimana yang berlaku dalam sejarah tamadun lampau. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan.